Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita yang untuk kita berbincang-bincang, memperbualkan, bersembang-sembang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, walau apa pun keadaan kita, walau apa pun dalam keadaan bagaimanapun kita diuji. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesabaran, memberi kita kekuatan, sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT untuk kita meneruskan kehidupan ini, untuk meneruskan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tayyib. Kita bersyukur sangat kepada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianya kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat Allah SWT ini sampailah ke surah Al-Baqarah sehingga ke ayat 190. Di mana sebelum ini Allah SWT menceritakan berkenaan dengan syariat, ya, berkenaan dengan puasa. Tetapi yang menariknya Allah menceritakan berkenaan dengan ruqzah, berkenaan dengan satu rahmat. Allah SWT menunjukkan bahawa Allah SWT itu sangat menyayangi manusia itu, sayang kepada makhluk ni yang bernama manusia ni, maka dia memberikan keringanan kepada hambanya yang bernama manusia ni. Jadi kalau Allah SWT sendiri sayang kepada kita, sepatutnya kita sendiri sayanglah kepada diri kita dengan tidak sengaja mencampakkan diri kita ini ke dalam kebinasaan, sehinggalah akhirnya kita dicampakkan, na'udzubillah, ke dalam nerakanya. Jadi kita sepatutnya menjaga diri kita dengan baik sekali, kerana kita kena sayang diri kita supaya kita tidak masuk dalam kemurkaan Allah SWT. Sedangkan Allah SWT itu adalah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tak sepatutnya kita masuk ke dalam kemurkaan Allah SWT sedangkan kita mempunyai Allah yang sangat menyayangi kita. Setiap kali kalau kita lihat betul-betul setiap kali Allah cerita pasal syariat dia, kebanyakan kalinya selalunya Allah mesti akan cerita berkenaan dengan keringanan yang diberikan kepada hamba-hamba dia. Menunjukkan bahawa seolah-olah bila kita lihat, kita baca berkenaan syariat Allah ni, bukan Allah nak menyusahkan kita. Sebaliknya Allah nak cerita sebagai berkenaan dengan kemudahan, mempermudahkan kita, kerana Allah tahu kita ni adalah manusia. Sebab tu ayat 100 ayat sebelum ini kita dibincangkan berkenaan Allah bagi tahu berkenaan Allah memberi kebenaran kepada untuk manusia ini, hamba dia melakukan apa saja kelaziman yang dia lakukan pada bulan-bulan yang lain, itu pada malam harinya, untuk melakukan hubungan suami isteri, untuk makan dan minum. Jadi dia boleh lakukan sehinggalah waktu fajar. Yang itu Allah memberi kemudahan kepada manusia. Kemudian Allah beritahu juga bahawa janganlah, sebab kebakalan dah Allah beritahu berkenaan dengan puasa kan. Jadi puasa itu mengawal diri daripada melakukan perkara yang sebenarnya halal, asalnya halal, tetapi Allah haramkan seketika sebagai ujian untuk membentuk diri manusia itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah ingatkan juga bahawa janganlah, oleh kerana kalian telah dididik begini, maka janganlah kalian makan harta yang haram, iaitu kalian apa yang kalian buat seperti kalian memberi rasuah kepada hakim untuk mendapat hak manusia, hak saudara kamu yang bukannya hak kamu. Kamu ambil hak orang lain dengan jalan memberi rasuah kepada hakim.
Dan juga kemudian Allah beri beritahu berkenaan dengan bulan sabit, kerana manusia bertanya bulan sabit. Kemudian Allah mencerita berkenaan apa yang berkaitan dengan bulan sabit itu, iaitu apa, ibadah haji itu sendiri. Dan Allah juga bercerita berkenaan, memberitahu kepada kita mukadimah berkenaan peperangan, itu kebenaran melakukan peperangan. Kerana sebelum ini di Mekah, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat tidak dibenarkan untuk berperang, tidak didatangkan ayat untuk berperang. Kerana apa? Kerana ketika itu Rasulullah SAW bukanlah seorang pemimpin negara. Jadi kalau Rasulullah SAW melakukan peperangan pada zaman itu dengan jumlah yang tidak ramai, maka Rasulullah SAW boleh digelar sebagai pemberontak, maka akan ditangkap. Kalau ditangkap, barangkali boleh dilakukan hukuman bunuh kepada para sahabat dan juga Rasulullah. Kerana tidak ada kekuatan, maka Islam terhenti setakat itu sahaja. Penyebaran Islam itu terhenti setakat itu sahaja. Maka perkara itu tidak boleh dibenarkan berlaku. Maka bila ada kekuatan, barulah Rasulullah SAW dibenarkan untuk melakukan peperangan. Kerana apa? Kerana pihak musyrikin Mekah sendiri telah mula mengadakan peperangan ini. Mereka sendiri inginkan kepada peperangan itu. Baik, wallahu a'lam. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 191 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Wa qutuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Jadi Allah SWT berfirman, setelah Allah kata, perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita dapat lihat bahawa syarat untuk melakukan peperangan itu, mesti ada bibit-bibit api yang dinyalakan oleh pihak yang lagi satu. Bukan sewenang-wenangnya untuk kita memerangi orang itu tanpa ada, kata tidak ada angin bertiup, manakan pokok tu bergoyang kan. Jadi mesti ada sesuatu yang berlaku, ada trigger, barulah boleh melakukan peperangan tu. Tak boleh kita suka-suka melakukan perkara tersebut. Kerana perang itu bukanlah sesuatu yang disuka, yang memang sengaja yang orang Islam itu hendak mencarinya. Bahkan kalau tak silap ada hadis pun, jangan kita minta peperangan ini. Sebab kalau kita minta peperangan itu, maka nanti kita kena berada, kita tak boleh lari dah. Bila kita dah berlaku peperangan tu. Jadi ayat 191 tu Allah kata, bunuhlah. Wa qutuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, daripada mana mereka telah mengusirmu. Jadi kita tahu bahawa Rasulullah SAW itu sendiri, kerana antara reason kenapa dia terpaksa keluar daripada Mekah itu tentu saja perintah Allah SWT. Tapi antara reasonnya kerana apa? Kerana orang-orang Arab musyrikin itu tidak menerima dakwah baginda. Seolah-olah baginda itu diusir daripada Mekah itu kerana kena cari jalan dakwah yang lain, sehinggalah dijemput oleh orang-orang Madinah untuk pergi ke sana. Maka dia baginda dapat tempat baru untuk melakukan dakwah. Orang Madinah kebanyakan dia terima baginda. Jadi di sini Allah kata, bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka daripada mereka telah mengusirmu. Kemudian kita nak faham ni, kita kena baca lagi. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu adalah lebih keras daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram, yakni Mekah, hatta sehinggalah yuqatilukum, mereka memerangi kamu di dalamnya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Maka jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Maka demikian itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi Allah SWT nyatakan bahawa di sini, bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka, dan usirlah mereka daripada mereka mana sahaja mereka mengusirmu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl.
Dan fitnah itu, yakni orang musyrikin di Mekah itu mereka melakukan apa? Mereka melakukan kerosakan. Apa kerosakan yang mereka buat? Iaitu apa? Meletak berhala-berhala di sekeliling Kaabah itu. Mereka mensyirikkan Allah SWT. Sedangkan Kaabah itu dibina sendiri ada untuk mengagungkan Allah SWT. Maka mereka telah membuatkan kerosakan. Dan fitnah di sini ditafsirkan para ulama sebagai syirik lah. Syirik, yang ini mensyirikkan Allah SWT. Dan fitnah juga boleh kita tafsirkan, boleh terjemahkan sebagai kerosakan. Jadi mereka sendiri mahu peperangan itu, maka mereka telah melakukan kerosakan. Maka itu adalah lebih dahsyat daripada melakukan peperangan di Masjidil Haram. Kita tahu kan peperangan itu haram dilakukan di Masjidil Haram. Semua orang-orang Arab sendiri tahu perkara tersebut. Tetapi kalaulah berlaku peperangan di Mekah, dan kita tahu Rasulullah SAW nanti dah diperintahkan untuk melakukan haji, bermaksud tak nak nanti kena pergi ke Mekah. Jadi kemungkinan untuk berlaku pertempuran itu ada. Jadi Allah SWT menyatakan di sini, kalaulah ketika kalian mendirikan haji atau umrah itu ke Mekah, kalian itu diserang, maka kalian dibenarkan untuk berperang. Bahkan kalian nanti kalian akan kalian boleh diberi kebenaran untuk bunuh mereka, temui mereka dan usir mereka daripada Mekah itu, seperti mana mereka itu mengusirkan kalian. Itu antara je lah yang boleh kita lihat pada ayat ini. Sebab apa? Sebab kita tahu nanti apabila Rasulullah SAW buka Mekah, Rasulullah SAW dibenarkan sebenarnya kalau ada berlaku pertempuran, Rasulullah SAW ketika itu dihalalkan untuk membalas serangan mereka itu jika ada pertempuran. Maka dibenarkan perkara tersebut, dan bahkan nanti keluar pun ayat nanti untuk mengusir mereka keluar daripada Mekah. Tapi mereka itu diusir dengan cara apa? Jika mereka datang dengan cara baik, mereka mahu keluar dengan cara baik, maka mereka diiring sehingga sampai kepada tempat yang selamat, agar mereka dapat mendengar berkenaan dengan Islam itu. Dalam ayat lain itu dinyatakan perkara tersebut. Maka di sini dinyatakan bahawa bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka daripada mereka telah mengusirmu, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan fitnah ini kita kena perlu faham, bukan fitnah yang difahami oleh orang-orang Melayu seperti mana yang kita faham fitnah dalam bahasa kita ni, maksudnya kita reka cerita berkenaan dengan orang lain. Bukan fitnah itu. Yang berkenaan perkara itu ada diceritakan dia punya istilah dia lain. Bukan fitnah. Fitnah di sini bermaksud kerosakan. Kerosakan, dan juga ditafsirkan oleh para ulama sebagai fitnah itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh Arab musyrikin. Mereka letak berhala-berhala, lebih kurang 360 berhala di sekeliling Kaabah, dan mereka melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan di tempat yang suci itu, iaitu tempat itu sepatutnya mensucikan Allah SWT daripada sebarang kesyirikan. Jadi jika berlaku berbarangan di sana, maka bolehlah orang-orang Islam itu melakukan serang balas. Bahkan mereka boleh mencari di mana saja mereka berada di sana, di Masjidil Haram itu, mana pelosok pun, dan usir mereka daripada Mekah itu kalau mereka tidak mahu menerima Islam. Sebab apa? Sebab di Mekah itu memang akan kekal suci lah sehinggalah ke hari kiamat. Suci daripada sebarang kesyirikan Allah SWT, bahkan orang kafir tidak dibenarkan berada di sana. Itu antara Allah SWT tetapkan, dan kita katakan bahawa dunia ini ada milik Allah SWT, dan Allah SWT berhak menentukan siapa yang boleh berada di dunia dan di tempat dia. Dan ditetapkan bahawa Masjidil Haram itu adalah tempat untuk mensucikan Allah SWT daripada sebarang kesyirikan. Kemudian Allah kata janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kadzalika jazaul kafirin. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Munir, ada persoalan timbul, iaitu adakah ayat 190 yang sebelum ini kita bacakan, di mana bahawa perangilah orang-orang yang memerangimu. Maksudnya peperangan hanya boleh berlaku jika orang itu memerangi kita. Adakah ayat 190 ini telah dimansuhkan dengan ayat 191 di mana Allah kata perangi, bunuhlah mereka, usirlah mereka di mana saja mereka telah mengusirmu. Seolah-olah ada indikasi mengatakan bahawa kalau tidak diperangi pun boleh memerangi mereka. Ada sebagian ulama menyatakan perkara tersebut bahawa pada peringkat awal umat Islam hanya diizinkan melakukan serangan jika mereka diserang. Tetapi kemudian ayat 191 ini datang
Orang kata tak perlu ada pertempuran pun, apa permulaan pada pihak sana pun, orang Islam sendiri boleh memulakan serangan tersebut. Namun dinyatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala, beliau mengatakan bahawa menurut Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan Mujahid, ayat tersebut tidak dimansuhkan. Apa sebenarnya yang berlaku ialah ia merupakan tuntutan membalas serangan orang yang menyerang dan larangan bertindak melampaui batas, itu membunuh orang yang tidak sepatutnya dibunuh. Abu Ja'far An-Nu'as berkata, pendapat ini lebih tepat berdasarkan dalil sunnah dan penelitian yang mendalam. Dan jika kita lihat pun, kalau kita lihat pun dalam ayat 191 ini pun sendiri mengatakan bahawa janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Maksudnya mesti ada bibit-bibit peperangan yang ditimbulkan oleh orang Arab musyrikin ataupun oleh orang yang di sebelah sana, orang kafir yang hendak memerangi Islam, barulah boleh melakukan peperangan tersebut. Pun begitu bukanlah bermaksud kita kena tunggu dia masuk ke dalam negara kita baru kita boleh memulakan peperangan. Tapi kalau kita dah sampai berita kepada kita anda nak berlaku peperangan tu, kita boleh pintas mereka sebelum mereka sempat melakukan serangan kepada kita. Maksudnya kita boleh ambush dulu, tetapi bibit peperangan itu mestilah dimulakan oleh mereka. Ataupun kalau ini dibincangkan juga oleh para ulama, di mana kalau kita tahu di suatu tempat itu berlaku penindasan. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, sistem khalifah itu menunjukkan bahawa khalifah itu hanya ada satu sahaja. Dari satu pusat tempat, maka khalifah itu akan kontrol tu tempat negara-negara lain yang adanya governor yang mewakili beliau lah di sana. Jadi bila adanya tempat-tempat yang ada orang Islam ditindas, maka tentera Islam boleh datang ke sana untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang yang ditindas. Maksudnya ataupun mereka datang untuk menyebarkan Islam, sebab Islam tu mesti disebarkan ke seluruh alam. Tetapi pemerintah di sana tidak mahu menerima Islam, bahkan menghalang rakyat-rakyat di sana untuk mendengar tentang Islam, maka mereka juga boleh diperangi. Kerana apa? Kerana agama yang diredai oleh Allah SWT hanyalah Islam. Itu antara perkara-perkara yang berlakulah. Cuma pada zaman kita ni dah ada sistem, dah ada geografinya, dah ada sempadannya, maka tak bolehlah bertindak sewenang-wenangnya begitu. Dan dakwah juga boleh disampaikan tanpa kita pergi ke tempat mereka pun. Sebab dengan adanya media sosial, dengan adanya tempat-tempat yang saluran-saluran yang boleh kita sampaikan, maka dakwah itu lebih mudah untuk disampaikan pada zaman kita. Tapi pada zaman sebelum ini, maka dibenarkan untuk umat Islam itu memulakan peperangan seandainya dapat diketahui bahawa mereka ini tidak mahu menerima Islam dan menghalang rakyat-rakyat mereka daripada mendengar kebenaran itu sendiri. Itu antara yang dibenarkan berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ni. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan bab hukum hakam ni kita tidak mau lanjutkan, kita serahkan kepada fuqaha lah, orang-orang yang lebih asatizah, yang lebih pakar untuk menjelaskan berkenaan dengan hukum hakam. Tapi cukuplah kita menjelaskan bahawa Allah SWT memberi keringanan kepada manusia untuk melakukan peperangan kerana Islam itu sendiri sangat realistik. Islam itu bukan satu agama yang macam statik, orang bully kita pun kita boleh biar macam tu sahaja, orang ambil harta kita kita boleh biar macam tu saja. Tidak. Islam itu tidak mahu kepada penzaliman, tidak mahu penindasan. Islam itu tidak membenarkan suka-suka hati berhambakan orang lain. Islam tidak memulakan sistem perhambaan. Cuma Islam itu menghilangkan perhambaan itu secara perlahan-perlahan. Itu cara Islam mendidik manusia. Kalau kita lihat tentang arak sendiri pun, orang Arab ketika itu suka minum arak. Jadi diturunkan perintah untuk meninggalkan arak, itu mengharamkan arak itu berperingkat-peringkat. Itu cara Allah SWT mendidik manusia. Sebab itu sebenarnya pengajaran kepada kita, kalau kita nak mendidik manusia pun mesti ada peringkat-peringkat dia, perlahan-perlahan dia, asal fasa-fasa dia. Kita kena lihat kepada tahap pendidikan orang yang hendak kita sampaikan, tahap mereka supaya mereka boleh menerima Islam ini dengan baik. Nak sebarkan Quran dengan sunnah, mestilah dengan secara berperingkat-peringkat supaya manusia ni boleh terima dengan faham. Dengan mereka dia tidak marah, mereka tak menentang kita begitu sahaja sehingga mereka tak nak dengar apa yang hendak kita sampaikan. Jadi Islam mengajar di sini bahawa Islam ini sangat realistik. Islam ini sukakan kepada keamanan, tapi awas kalau kalian cuba mencari orang kata cuba membuat onar, cuba membuat sesuatu yang zalim, cuba untuk menjatuhkan agama ini, cuba nak menindas umat Islam, maka awas, dalam agama kami juga dibenarkan untuk melakukan peperangan. Bahkan kalaulah berlaku peperangan, bolehlah kalau pada zaman sebelum ini, pada zaman Rasulullah sebelum ini,
boleh kalau kalian ditawan, kalian boleh dijadikan hamba. So jangan main-main. Walaupun agama ni ada agama yang suka akan keamanan, tetapi kita juga agama ini sangat realistik. Kalau kita diperangi, maka kita boleh memerangi dengan arahan khalifah lah ataupun pemimpin. Itu tentunya. Kalau kita lihat pun sahabat-sahabat pun berperang dengan arahan dengan arahan Rasulullah SAW dan juga arahan khalifah selepas baginda. Wallahu a'lam. Itu sangat realistik Islam. Islam itu tidak hidup dalam dunia angan-angan, tapi Islam itu hidup dalam dunia realiti. Jadi dia menguruskan manusia itu mengikut kadar realiti manusia setempat itu. Jadi dia tidak hidup dalam keadaan angan-angan. Sebab tu dibenarkan berkahwin. Tidak ada dalam Islam macam tidak berkahwin tu lebih baik. Tidak. Bahkan Nabi SAW suka kepada kaum dia yang ramai. Sebab supaya ramai lagi orang boleh menegakkan agama Allah SWT ini. Jadi itu menunjukkan bahawa Islam itu tidak menghalang perkara-perkara ini dengan kadar-kadar yang tertentu. Sebab tu Allah kata jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Allah kata demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Sebab kalau kita lihat pada zaman sebelum ini, kalau orang itu menentang Allah SWT, apa berlaku? Allah datangkan bala bencana terus kepada mereka. Kita lihat pada zaman Nabi Musa bagaimana, pada zaman Nabi-Nabi sebelum ini, Nabi Hud, Nabi Lut. Jadi bala tak dengan izin Allah SWT dia tak turun macam tu. Cuma kadang-kadang dia ada juga Allah datangkan ujian-ujian daripada Allah SWT, tapi tak terus macam tu. Jadi macam mana nak menimbulkan nak beri pembalasan juga kepada orang-orang yang masih memerangi Islam ini, antaranya lah dengan tangan Rasulullah dan para sahabat itu sendiri. Wallahu a'lam. Tetapi Allah SWT masih menunjukkan rahmat dia. Apa dia? Dalam ayat 192, walaupun pada orang kafir sendiri pun Allah SWT masih menunjukkan rahmat dia, sebab Allah tu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah tu meliputi semuanya. Tak kira lah orang tu menentang ke, orang tu menyokong ke, itu semua Allah SWT bagi rahmat yang sama, iaitu apa? Allah kata fa inun tahau fa innallaha ghafurur rahim. Allah kata tapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu je. Maksudnya Allah SWT kata kalau mereka berhenti, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya apabila mereka berhenti, tak bolehlah kita terus lagi memerangi mereka atau sengaja nak menyusahkan mereka sahaja untuk menimbulkan api pemusuhan. Jadi itu perkara tersebut dilarang. Sebab ayat 193 Allah kata waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka itu sehingga tiada lagi fitnah dan agama hanya agama Allah sahaja yang ada. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi pemusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya Allah SWT kata, perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni tidak ada lagi kerosakan ataupun kesyirikan kepada Allah SWT. Dan Allah bagi tahu dengan tegas bahawa agama hanya agama Allah sahaja yang ada. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi pemusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kalau kita cerita dalam konteks di Mekah, tentu sahaja agama yang dibenarkan untuk beribadah di sana, dilaksanakan hanyalah agama Islam. Jadi jika ada orang selain daripada Islam, maka mereka perlu diusir atau diiring keluar daripada Mekah itu ke tempat yang selamat. Maka tidak dibenarkan langsung ritual-ritual lain. Apa saja yang syirik, orang Islam buat syirik pun tak dibenarkan dilakukan di tempat tersebut. Sebab apa? Sebab dia adalah Masjidil Haram. Haram daripada perkara-perkara yang merosakkan kesucian Mekah itu sendiri sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah yang esa, tidak ada sebarang sekutu. Jadi itu perkara tersebut. Dan juga kalau di tempat lain macam kita katakan tadi, mereka walaupun mereka tidak mahu menerima Islam, tapi mereka mesti mengiktiraf kewujudan Islam itu dengan membenarkan Islam itu disebarkan di negara mereka. Jika tidak, maka mereka boleh diperangi. Kalau pada zaman Rasulullah, pada zaman Khalifah, perkara itu boleh berlaku. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam perkara yang zalim apabila tidak membenarkan orang lain mendengar kebenaran. Sudahlah kita ni tak nak dengar kebenaran, tak nak ikut orang dengar kebenaran, kita pula halang orang lain pula ikut kebenaran. Kita pula kata orang ni sesat, orang tu sesat. Sebab kita halang orang yang menyebar sunnah, kita kata sesat. Dahlah kita tak mau terima, kita menyebabkan orang lain pula jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah.
maka kita telah membuat dosa yang lebih besar lah. Sebab itu sebab kita lihat dalam surah Al-Alaq, di mana Allah SWT cerita berkenaan orang, apa keburukan orang yang keburukan orang yang menghalang daripada orang lain itu melakukan solat, melakukan ibadah kepada Allah SWT. Dan juga apabila seorang orang Islam itu ada negara, dia ada kekuatan, maka dia boleh melakukan peperangan ke tempat yang menghalang manusia beribadah kepada Allah SWT. Itu antara yang dibenarkan dalam Islam, apabila orang Islam itu sendiri ada kekuatan untuk melakukan perkara tersebut. Baik, kalau ada sistem khalifah kan, jadi khalifah itu memang menjaga seluruh negara orang-orang Islam tu, maka wajarlah untuk dia mendatangkan tentera ke sana untuk supaya Islam itu tersebar, kerana dihalang. Sepatutnya Islam itu disebar secara baik, tetapi kerana dihalang, maka mereka boleh memerangi negara tersebut. Kerana kalau mereka tidak mahu menerima Islam, mereka kena bayar ufti lah, mereka kena bayar kalau bahasa kita sekarang, kalau kita katakan ufti itu pengiktirafan bahawa Islam itu sebagai khalifah di negara tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Tapi Allah kata jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi pemusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim, yakni kecuali kepada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan di Mekah itu. Kalau dia masih ada di sana, maka dia boleh dimusuhi, ataupun orang-orang yang masih lagi hendak melakukan perperangan. Tapi Allah kata jangan melampaui batas, seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam Sahih Muslim daripada Buraidah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, uzuru fisabilillah, uzu fisabilillah, qatilu man kafara billah, uzu wala taghullu wala taghdiru wala tumassilu wala taqtulul walida wala ashabas sawamik. Berperanglah di jalan Allah, kata Rasulullah SAW. Perangilah orang yang kafir kepada Allah, yakni orang-orang ingkar kepada Allah SWT. Berperanglah tapi jangan berkhianat, jangan langgar janji, jangan lakukan penyiksaan, jangan bunuh anak-anak, jangan pula bunuh pada penghuni rumah ibadah. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut juga diriwayatkan pula oleh Abu Daud daripada Anas secara marfu'. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, seperti mana dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia ceritakan ditemukan seorang wanita tu terbunuh dalam suatu peperangan, maka Nabi SAW melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW cerita lagi berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan peperangan ini. Satu hadis yang bermaksud riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya ada satu kaum yang sangat lemah dan miskin. Mereka diperangi oleh kaum yang perkasa dan penuh pemusahan, tapi Allah memenamkan kaum yang lemah itu. Mereka dengan sengaja memperkerjakan dan menindas musuh mereka sehingga Allah murka kepada mereka sampai hari kiamat. Jadi maksud daripada hadis ini, seperti mana yang dinyatakan Ibnu Katsir, ketika kaum yang lemah itu dimenangkan atau orang kuat, mereka pun bertindak melampaui batas dengan memperkerjakan kaum yang kuat itu pada pekerjaan yang tidak pantas. Jadi yang tidak sepatutnya berlakulah. Jadi Allah tu maha murka. Maksudnya apabila tentera Islam itu sendiri telah menang, maka dia tidak boleh membalas semula penindasan yang dilakukan oleh orang yang menindas mereka sebelum ini. Tak bolehlah mereka itu pula dipaksa untuk ikut Islam. Bahkan mereka pula tidak diberi makan, dikurung dalam penjara, diseksa, dibakar ke misalnya, dilakukan penyiksaan-penyiksaan yang melampaui batas. Maka perkara itu tidak dibenarkan, kerana itu akan menimbulkan kemurkaan oleh Allah SWT itu sendiri, walaupun yang diseksa itu adalah orang kafir. Kerana Allah SWT bukan itu tujuan dia untuk melakukan peperangan itu. Tujuannya lah untuk apa? Untuk membalas, untuk membebaskan manusia Islam itu daripada peperangan, daripada penindasan, dan membebaskan orang lain daripada penindasan. Bukannya orang Islam itu sendiri melakukan penindasan. Sebab kalau kita lakukan perkara itu, maka dia akan menjadi dosa. Allah akan murka kepada orang Islam itu sendiri. Jadi itu Islam tu ajar. Dalam konsep Islam itu tidak ada balas dendam. Balas dendam itu tidak ada. Cuma ada hukuman terhadap pelaku jenayah.
Orang melakukan jenayah, maka dia boleh dibalas atas jenayah tersebut. Tapi istilah balas dendam itu tidak ada. Sebab tu kalau hukum qisas itu sendiri dibenarkan bukan orang tu sendiri yang melakukan, tetapi dilakukan oleh pihak dengan arahan pihak pemerintah. Wallahu a'lam. Kita teruskan. Asy-syahrul ayat 194, asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Jadi Allah kata bulan haram dengan bulan haram. Bulan haram dengan bulan haram. Yang ini jika umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya bulan-bulan tu tak boleh berlaku peperangan, maka boleh dibalas serangan tersebut. Walaupun asalnya haram dilakukan peperangan, tetapi kerana diserang, maka dilakukan serangan itu dimulakan oleh pihak yang lagi satu, maka peperangan itu dibenarkan. Dan terhadap sesuatu yang dihormati juga berlaku qisas. Jadi maknanya bulan-bulan haram itu tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan. Iaitu bulan tersebut adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rejab dan juga tanah haram Mekah dan ketika melakukan ihram. Tetapi ada juga hukum yang dibenarkan berlaku walaupun pada bulan-bulan tersebut atau keadaan tersebut, itu hukum qisas, iaitu hukum balas bunuh tetap dibenarkan. Kerana konsepnya sama, sebab ada permulaan di pihak yang lagi satu. Maksudnya pihak lagi satu melakukan pembunuhan, maka boleh dibalas bunuh kepada orang itu walaupun di bulan haram. Tapi tidak boleh memulakan pembunuhan. Mesti ada sesuatu yang ditriggerkan, maksud yang dimulakan. Mesti ada pihak lagi satu yang memulakan, maka barulah pembunuh balas itu dibenarkan. Kemudian Allah SWT menyatakan lagi, famani atada, maka siapa yang berperang di bulan haram alaikum atas kalian, fa'tadu, maka kamu seranglah alaihi ke atas mereka, ke atasnya, bimithli, setandingnya, sama dengannya, ma'tada alaikum, dengan apa yang telah diserang ke atas kamu. Jadi walaupun pada bulan haram, walaupun pada di tempat yang diharamkan melakukan peperangan atau pembunuhan, tetapi jika pihak yang lagi satu yang memulakan, maka dibenarkan atas perkara tersebut, menunjukkan bahawa Islam itu tidak mahu langsung adanya penindasan, tidak mahu langsung adanya kezaliman dilakukan oleh pihak lain. Islam ni agama yang realistik. Bukan orang tampar kita bagi orang tampar kita belah kanan, kita bagi paha kiri. Orang tampar kita pipi kanan, kita bagi pipi kiri. Itu tidak berlaku dalam agama Islam. Orang jentik tinggal kanan, kita suruh jentik pula tinggal kiri. Kita pula suruh orang pukul kita. Tak, dalam Islam tidak berlaku perkara tersebut. Sebab Islam itu mengajar bahawa umat Islam itu ada jati diri. Ada kekuatan dia. Walaupun dalam lemah lembut itu ada ketegasan. Tidak bolehlah manusia itu diinjak-injak maruahnya begitu saja. Orang Islam tidak mengajar begitu. Jadi wattaqullah, tapi Allah kata takwa kepada Allah. Apa tu takwa kepada Allah? Ikut segala perintah Allah SWT dan jauhi larangannya. Antara larangan Allah SWT ialah apa? Jangan melampaui batas. Orang tu dah buat kat kita buat lebih-lebih lagi. Habis 7 keturunan dia kita ganggu. 7 keturunan dia kita hapuskan. Dia pun kita seksa. Yang itu tidak dibenarkan. Bahkan itu boleh menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Bahkan mungkir janji kepada orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam pun, ada satu riwayat mengatakan tidak cium bau syurga. Itu bukan main-main kita. Saya ingat tempat saya, kampung saya dulu, tempat masa saya kecil. Ada orang bukan Islam, dia lupa nak ambil duit baki. So kita pun nak panggil lah balik orang tu. Budak kecil kan. Kita nak panggil balik orang tu, tapi habis orang kat situ kata jangan panggil, tak apa. Diam, dia orang kafir. Suka-suka hati kita tipu duit orang bukan Islam, sedangkan dia dah ada perjanjian lah, sebab dia adalah salah seorang rakyat di negara ini, maka tak boleh kita sewenang-wenangnya menipu. Nak ambil harta dia tak boleh. Semua orang terikat dengan perjanjian dia. Bahkan harta orang yang memerangi itu, kalau dalam peperangan dibenarkanlah. Sebab apa? Sebab mereka telah melakukan peperangan. Tapi setelah mereka melakukan perjanjian, adanya perjanjian, maka kita tidak boleh mengkhianati perjanjian itu. Dalam satu riwayat dalam hadis, lebih kurang maksud dia, bahkan kalau orang yang menipu, yang mengkhianati perjanjian ataupun menipu orang yang telah ada perjanjian, maka tidak cium bau syurga. Itu antaranya.
Sedangkan bau syurga itu kata Rasulullah SAW boleh dihidu daripada jarak yang jauh pun. Itu maksudnya Islam itu menghalang melakukan penindasan. Satu kita lihat apabila orang Islam masuk kepada mana-mana negara pun pada zaman Rasulullah, pada zaman Khalifah, mereka tidak memaksa orang-orang misalnya di Spanyol tu kan, di Andalusia tu, mereka tak paksa orang-orang Kristian itu masuk Islam. Yang apa mereka bebaskan adalah minda manusia, supaya minda manusia, rakyat-rakyat di sana boleh mendengar tentang Islam. Pembukaan itu dilakukan supaya Islam itu tersebar, Islam itu boleh didengari. Bukan maksud memaksa mereka masuk Islam. Itu tidak ada dalam Islam itu sendiri. Wa'lamu, dan kamu ketahuilah annallaha, bahawa Allah tu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Dan antara ciri-ciri orang bertakwa ialah dia tidak melampaui batas dalam apa perkara sekalipun. Dalam makan dia tak melampaui batas. Dalam berperang dia tak melampaui batas. Dalam bergaduh dia tidak melampaui batas. Dalam bersedihan pun dia tidak melampaui batas. Apa sahaja semua ialah muqtadil, pertengahan. Sebab umat Islam itu wasati kan. Umat yang pertengahan. Umat yang tidak melampaui batas. Umat yang penuh ada mizan, ada keadilan. Ada dia punya timbang cara itu dia ada. Dia bukan orang yang mengikut emosinya semata-mata. Baik. Teruskan ayat 194. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Ini yang tadi. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu itu dihormati berlaku kisas. Kemudian ayat seterusnya ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian Allah SWT menyatakan ayat 195 ayat berikutnya, setelah Allah bagi tahu adanya kebenaran untuk berperangan berlaku di bulan haram ataupun tempat yang dihormati ataupun keadaan yang dihormati jika diperangi, kemudian Allah kata dermakanlah, dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beramal soleh. Okey, untuk kita lihat konteks ayat ini, kita perlu rujuk kepada dalam tafsir terlebih dahulu, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat bahawa apa maksud pada ayat 195 ini, dermakanlah, yakni hartamu di jalan Allah. Maksud di sini adalah di jalan Allah di sini dimaksudkan adalah untuk jika pihak pemerintah hendak memerlukan misalnya harta, misalnya alat-alat kelengkapan untuk peperangan dan diminta oleh rakyat misalnya, maka rakyat perlulah mendermakan harta mereka mana yang mampu untuk melakukan perkara tersebut. Sebab kerana apa Allah kata jangan kamu campakkan diri kamu dalam kerosakan. Bermaksud apa kalau kita buat tak tahu sahaja, sehinggakan negara itu tidak ada kelengkapan yang cukup untuk melindungi negara ini, misalnya tidak ada kelengkapan yang cukup, maka akhirnya kerosakan itu akan berlaku kepada rakyat itu sendiri, iaitu apabila negara itu kalah dalam peperangan dan akhirnya pihak di sebelah sana menguasai negara kita, akhirnya kita akan menjadi hamba ataupun kita terpaksa meninggalkan agama kita. Jadi kita hidup dalam penindasan. Jadi Allah kata belanjakan harta bendamu di jalan Allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Jadi itu perkara tersebut. Maksudnya kita kena lihat bahawa setiap apa yang berlaku dalam negara itu sebenarnya ada. Kita kena ambil cakna lah. Jangan kita biarkan begitu sahaja. Kalau negara itu memerlukan bantuan, maka kita kena beri bantuan semampu kita. Kalau tidak kita akan mencampakkan diri kita dalam kerosakan. Sekiranya negara itu, orang Islam itu kalah, akhirnya pihak sana akan menguasai pula kita, mungkin menyebabkan kita sukar untuk melakukan ibadah, bahkan kita ini dizalimi, kita ini dikongkong, dijadikan hamba misalnya, maka perkara itu Allah SWT hendak mengelakkan daripada perkara tersebut berlaku. Maka Allah kata perlulah umat Islam itu melakukan infak, iaitu mendermakan harta atas jalan
jalan Allah SWT. Baik. Sebab tu ada riwayat dalam hadis, kira sahabat sendiri pun mula-mula mereka keliru dengan ayat ini. Jadi ada yang bertanya, jika aku menyerang musuh sendirian, lalu mereka membunuhku, apakah aku telah mencampakkan diriku ke dalam kebinasaan? Al-Bara' menjawab, tidak. Kerana Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, faqatilu fi sabilillahi la tukallifu illa nafsak. Berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Surah An-Nisa ayat 84, sedangkan ayat 195 ini adalah berkenaan dengan infak. Jadi kalau tidak ada infak, tidak adanya pertolongan oleh orang-orang Islam itu sendiri, maka menyebabkan kelekapan perang tidak boleh dibeli, maka akhirnya menyebabkan umat Islam itu ada kemungkinan untuk kalah dalam peperangan. Baik, itu antaranya. Jika kita luaskan lagi maksud fisabilillah ini, jalan Allah ni dengan jalan-jalan yang lain, jalan Allah itu tentu saja dalam menuntut ilmu. Misalnya kita nampak orang nak menuntut ilmu, kita bantu. Dan juga dalam perkara-perkara yang lain, orang nak bina masjid, kita bantu. Jadi itu semua apa sahaja yang melibatkan jalan-jalan Allah SWT, maka umat Islam itu sepatutnya ambil caknalah dan membantu. Kerana apa? Kerana Allah itu suka kepada orang-orang yang beramal soleh. Maka Allah kata, wa anfiqu fi sabilillah. Nafkahkanlah harta kamu di jalan Allah. Wala tulqu, dan jangan kamu lemparkan bi aidikum, tangan-tangan kamu, ila tahlukah, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersuka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Walaupun begitu, ayat ini juga digunakan atas perkara-perkara yang lain lah. Misalnya fatwa untuk mengharamkan rokok juga diceritakan perkara inilah. Maksudnya jangan kamu campakkan, Islam itu tidak suka manusia itu mencampakkan diri dalam kerosakan. Itu antaranya. Tapi konteks asal adalah berkenaan dengan menginfakkan harta itu atas jalan Allah SWT. Itu jihad fisabilillah. Antaranya adalah perperangan itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Allah menceritakan berkenaan peperangan yang berlaku di Masjidil Haram, dan Allah SWT melanjutkan lagi, seperti mana kita katakan Allah SWT itu apabila telah cerita satu perkara, maka dia akan tambah lagi satu perkara supaya manusia umat Islam itu faham, tahu berkenaan syariat yang Allah telah tetapkan dalam agama dia. Oleh kerana Allah telah cerita berkenaan dengan Masjidil Haram, maka Allah cerita pula berkenaan dengan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan kamu sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Kemudian masih lagi ada kaitan dengan peperangan itu. Apa yang berlaku jika kalian diperangi ataupun ada yang menghalang kalian untuk masuk ke Mekah itu. Kerana zaman Rasulullah SAW itu sendiri, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hendak pergi ke Mekah, kemudian mereka itu dihalang untuk masuk. Sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan sehingga satu tempat Rasulullah tak dapat masuk, maka Rasulullah melakukan cukur rambut itu. Jadi sebab menunjukkan bahawa haji itu telah diselesaikan lah, telah habis lah, walaupun tak sempat melakukannya di Mekah itu kerana dihalang. Jadi perkara-perkara itu berlaku sendiri kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau berlaku apa cara je, apakah tata cara yang hendak dilakukan, maka Allah SWT ajar kepada kita, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Fa in uhsirtum, jika kalian terkepung, famastaisara minal hadi, maka sembelihlah apa yang mudah didapati, iaitu haiwan korban. Makanya sebagai untuk bayar denda lah, bayar dam misalnya macam tu, maka perlulah disembelihkan seekor haiwan korban. Kalau tak dapat masuk, macam para sahabat dia tak dapat masuk, Rasulullah SAW tak dapat masuk pada tahun itu, mereka melakukan perjanjian Hudaibiyah dengan orang kafir, barulah mereka boleh melakukannya pada tahun yang berikutnya. Kemudian Allah kata, wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu yang rambut, hatta yablughal hadyu mahillah, sehinggalah sampai binatang korban itu di tempatnya. Faman kana minkum maridan, maka siapa yang ada yang sakit di antara kamu, au bihi, atau padanya ada azam min ra'sih, ada sakit di atas kepalanya, misalnya ada kutu ke apa, fa fidyatun min siyam, maka hendaklah dia bayar fidyah, iaitu berpuasa
au sadaqatin ataupun bersedekah, au nusuk ataupun berkorban, yakni bayar dam. Fa iza amintum, maka apabila kamu telah aman, faman tamatta'a, maka siapa yang hendak bertamattu, yakni mendahulukan bil umrah, melaluikan dengan umrah, ilal haji, sebelum haji, famastaisara minal haji, maka sembelihlah apa yang mudah didapati, itu binatang korban. Antara haji yang boleh dilakukan ialah haji tamattu. Jadi haji tamattu ialah dia mendahului umrah supaya membebaskan daripada ihram itu, maka dia boleh melakukan perkara-perkara yang dihalang ketika ihram. Untuk lebih lanjut boleh kita rujuk kepada kitab fiqh dan tanya kepada yang lebih berkelayakan. Baik. Tetapi apa yang kita nak cerita di sini, bahawa Allah SWT itu sentiasa apabila berceritakan berkenaan ibadah, mesti sentiasa Allah cerita pasal kemudahan. Sebab sifat surah Al-Baqarah itu sendiri nanti diakhiri Allah tidak membebani manusia itu dengan sesuatu yang tidak disanggupi, yang tak mampu manusia itu menanggunginya. Jadi Allah nak menunjuk bahawa ibadah itu, apa saja ibadah yang Allah bagi ataupun apa saja ujian yang Allah bagi, maka perkara tersebut ada ru'zahnya, ada keringanannya. Dan manusia itu boleh terima, boleh sanggup, mampu untuk menerima dia. Jadi Allah tunjuk setiap apa yang Allah nyatakan berkenaan ibadah, terutama dalam surah Al-Baqarah ni, mesti ada cerita pasal keringanan. Antaranya Allah bagi tahu, kalau tak mampu nak masuk umrah, tak dapat nak mengerjakan juga umrah dan haji tu, tak perlulah masuk juga dalam keadaan senyap-senyap, cuba menyeluduk masuk ke, menyelinap masuk ke, sehingga kan ada risiko untuk dibunuh oleh orang kafir ke ketika itu. Pada zaman Nabi, orang kafir menguasai Mekah. Tak perlu. Allah kata apa yang perlu lakukan, maka perlu bersyukur dan melakukan korban. Itu sahaja yang perlu dilakukan untuk membebaskan, untuk menyempurnakan haji dan umrah tersebut. Baik. Tapi kalau sakit, kalau tak mampu ataupun ada penyakit di kepala, misalnya ada kutu yang banyak kena kepala sehingga menyebabkan bahaya, gatal, kudis ke misalnya, dia terpaksa bercukur, maka perkara tersebut dibenarkan. Tetapi apa yang perlu lakukan, perlulah menyembelih seekor haiwan korban. Dan juga apa yang berlaku, dan apa juga kalau, maka bagi dia juga ada fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Maksudnya kalau dia tak mampu, maka dia kena dia boleh berpuasa sebanyak 7 hari. 7 hari ketika sebanyak 3 hari dalam bulan haji dan 7 hari ketika dia kembali. Maksudnya itu antara orang yang tidak mampu, yang terpaksa bercukur awal kerana ada penyakit di kepalanya misalnya, maka apa yang dia perlu lakukan, dia perlu berkorban. Dia perlu menyembelih haji yang mudah didapati. Tapi jika dia tak dapat maka dia wajib puasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah dia kembali. Itu semua rahmat Allah SWT. Allah bagi kemudahan kepada hamba-hamba dia. Sebab Islam itu adalah agama yang mudah. Agama Islam itu datang, syariat itu bukan untuk menyusahkan umat dia, bahkan untuk memberi kemuliaan kepada hamba-hamba dia. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Fa'in uhsirtum famastaisara minal hajj, maka jika kamu terkepung, maka sembelihlah apa yang mudah didapati, itu haiwan korban. Wala tahliku, dan janganlah kamu bercukur ru'usakum, kepala kamu, sehingga hatta yablughal hajju mahilla, sehinggalah sampai kepada binatang korban di tempatnya. Faman kana minkum maridon, maka siapa yang tak ada kamu sakit, au bihi, atau padanya adam min ra'sih, terdapat penyakit di kepalanya, lalu dia bersyukur, fa fidyatun, maka wajiblah baginya fidyah, min siyamin, iaitu berpuasa, au sadaqatin, atau bersedekah, au nusuk, ataupun berkorban, yakni dam. Ini baru cerita pasal dam. Fa idza amintum, maka bila kamu telah aman, faman tamatta'a, maka siapa yang hendak bertamattu, yakni mendahulukan bil umrah, mendahulukan umrah, ilal hajj, sebelum haji, famastaisara minal hajj, maka sembelihlah apa yang mudah didapati, itu binatang korban. Tapi kata Allah bagi keringanan lagi, faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam, siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia puasa 3 hari. Fil hajj, dalam haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari berikutnya pada ketika mereka pulang ke tanah air mereka sendiri. Itu rahmat Allah SWT. Allah tak kata 10 hari kalian kena puasa musim haji. Sebab Allah tahu
haji itu sendiri sudah suatu perkara yang ada sedikit kesusahan, ada kesusahannya, maka Allah kata cukup 3 hari pada musim haji. 7 hari itu kembali ke tempat kalian dah berada dalam keadaan aman, dah selesa, barulah lakukan sempurnakan 10 hari. Itu semua rahmat Allah SWT. Jadi itu saya katakan tadi, apabila Allah cerita berkenaan dengan ibadah, terutama dalam surah Al-Baqarah ni, mesti ada keringanan. Nak tunjuk, nak merealisasikan apa yang Allah cakapkan sebelum ini pada dalam surah Al-Fatihah, iaitu Allah tu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi bila kita baca ayat-ayat tentang ibadah, ayat tentang syariat, bukan kita kata susahnya, banyaknya pantang larang, banyaknya undang-undang, banyaknya peraturan. Sebenarnya kita lihat bahawa banyaknya kasih sayang Allah. Banyaknya sayang Allah kat kita. Tinggi betul kasih sayang Allah kepada hamba dia yang bernama manusia ni. Sedangkan kita tidak ada jasa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah sentiasa bagi keringanan. Allah nak tunjuk bahawa agama ini ada agama yang sangat mudah. Itulah sebenarnya kita kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah sebab kita Tuhan seluruh alam, kerana kita memiliki Tuhan yang sangat pemurah, yang sangat penyayang, yang sentiasa mahukan kebaikan kepada hamba-hamba dia, sentiasa mahu perkara yang mudah. Tak ada dia nak susah-susahkan kita, nak zalimi kita. Yang zalimi kita tu siapa? Yang zalimi kita itu adalah diri kita sendiri. Itu sebenarnya. Allah tidak menzalimi hamba-hamba dia, tetapi hamba-hamba dia lah yang menzalimi diri dia sendiri. Kalau dia masuk ke dalam neraka, bukanlah Allah yang sengaja nak masukkan mereka dalam manusia itu dalam neraka, tapi mereka sendirilah, manusia itu sendirilah sebenarnya telah mencampakkan diri mereka ke dalam lembah kehinaan, ke dalam neraka itu sendiri. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya yang kita kena tanam dalam diri kita, bahawa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Kemudian Allah kata tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang ini dah puasa 3 hari di Mekah, 3 hari ketika bulan haji, kemudian 7 hari puasa apabila dah balik di tempat sendiri. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Demikian itu bagi orang yang bukan menjadi keluarga, yakni penduduk di Masjidil Haram. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah itu amat berat siksaannya. Dan antaranya, jika dah puasa 3 hari di Mekah tu, janganlah bila dah sampai ke negeri sendiri buat tak tahu pula. Sebab apa? Allah kata bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Ikut segala perintah Allah SWT dan jauhilah larangan dia. Apabila Allah dah bagi keringanan, janganlah kita meringan-ringan, memudahkan pula lagi keringanan itu. Kita kena tahu tanggungjawab kita, maka janganlah kita culat pula, kita mengelak pula, kita buat tak tahu pula, tak apalah, selesailah tu. Kita tak boleh. Bila sampai tempat kita, maka kena sempurnakanlah apa yang kita masih hutang dengan Allah SWT. Sebab Allah kata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahawa Allah itu syadidul iqab. Allah itu amat berat siksaannya. Itu dia. Walaupun kita nampak bahawa Allah ni Maha Pemurah, Allah ni Maha Penyayang, Allah telah bagi kemudahan dia, kerana Allah tu sayang sangat kepada hamba-hamba dia yang bernama manusia ini. Tetapi Allah kata, Allah jangan lupa bahawa Allah itu sangat berat siksaannya. Jadi kalau kalian main-main pula dengan kemurahan Allah Taala, kalian cuba pula memperolok-olok Allah SWT setelah Allah memberi rahmat, Allah memberi macam-macam kemudahan, kalian mempermudah-mudahkan pula syariat Allah, ketahuilah bahawa Allah itu maha keras siksaan dia. Itu sebenarnya Allah nak bagi tahu. Sebab kita kadang-kadang lihat kalau orang tu baik kita, kadang-kadang kita sampai pijak kepala dia pula, sampai kita tindas pula orang yang baik. Selalu orang baik ni yang kena pula. Sepatutnya orang baik ni kita kena ambil hati dia lah, sebab dia baik. Kita kena jaga dia betul-betul. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita selalunya ialah orang yang baik tu yang pula yang tertindas. Kita pula take for granted pula. Kita pula yang melampaui batas pula. Begitu Allah kata dengan Allah SWT jangan buat macam tu. Allah SWT dah bagi keringanan, Allah dah bagi rahmat dia, Allah dah bagi macam-macam kemudahan. Janganlah sampai pula manusia itu mempermudah-mudahkan keringanan yang telah Allah SWT berikan dia. Ambil keringanan itu sekadarnya, jangan melampaui batas. Dan kerana apa? Kerana segala ibadah itu yang dilakukan itu sendiri adalah untuk apa? Untuk membentuk takwa itu sendiri, iaitu patuh kepada Allah SWT. Lakukan juga perkara tersebut walaupun perkara itu susah, tetapi lakukan walaupun dalam keadaan diringankan. Maksudnya kalau dalam solat misalnya, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring.
Kalau baring pun dah paralyzed semua, masih ada akal. Kalau mata boleh gerak, berdasarkan kelipan mata. Kalau semua tak boleh gerak dan apa pun dah tak boleh, dia hanya boleh menggunakan akal, maka tetap laksanakan solat itu mengingati Allah SWT. Kita lakukan dalam kadar-kadar yang kita bolehlah lakukan. Itu semua adalah rahmat Allah SWT. Nak menunjukkan kita bahawa hamba, kita tetap taat kepada Allah SWT. Allah SWT walau dalam apa keadaan sekalipun. Sebab tu nanti Allah cerita pula berkenaan dengan apa? Ayat-ayat berikutnya nanti Allah cerita pula berkenaan dengan bagaimana untuk solat ketika perang dan sebagainya, menunjukkan bahawa Allah tu sangat rahmat bagi keringanan-keringanan. Walaupun Allah perintahkan melakukan suatu perkara, tetapi dalam perkara tersebut sentiasa ada keringanan, kerana Allah tahu bahawa manusia itu sangat lemah sebenarnya. Manusia itu tidak ada keupayaan melainkan keupayaan yang Allah SWT berikan kepada dia. Wallahu a'lam. Demikian saja perbincangan kita hari ini, walaupun cerita pasal perang, cerita pasal haji semua, tapi kita dapat lihat bahawa dalam setiap apa yang Allah nyatakan ada rahmat Allah SWT. Apa yang Allah SWT benarkan peperangan ini bukanlah untuk menindas manusia, tapi untuk membebaskan manusia lain daripada penindasan. Kita lihat pada zaman kita, orang-orang misalnya orang-orang barat berkata berkenaan dengan keamanan lah apa semua, dengan mereka jagalah haiwan-haiwan lah, mereka ada pertubuhan, mereka organisasi mereka sendiri. Tapi bila berkaitan dengan orang Islam, mereka bunuh sewenang-wenangnya. Mereka masuk ke negara-negara orang Islam dengan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan yang mereka reka sendiri. Jadi mereka sendiri menindas. Mereka tidak membenarkan orang Islam itu melakukan peperangan, tetapi akhirnya mereka sendiri dengan apa? Dengan larangan tersebut supaya mereka boleh melakukan kepada orang Islam itu sewenang-wenangnya. Perkara itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalian tak bagi buat perkara-perkara tersebut. Kalian tak bagi apa tu orang Islam tu berperang, tapi kalian sewenang-wenangnya memerangi orang-orang Islam. Itu sebenarnya berat sebelah lah. Itu sebenarnya zalim. Jadi Islam tidak membenarkan perkara-perkara tersebut. Islam kata kalau diperangi maka boleh memerangi. Itu Islam. Islam hidup dalam dunia yang realistik, dalam realiti, bukan dunia angan-angan. Baik. Kemudian Allah juga memberitahu bahawa dalam setiap apa yang berlaku dalam negara itu dan berlaku dalam orang Islam itu, mestilah umat Islam itu ambil cakna lah. Sebab apa? Kalau tidak, kerosakan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita tak nak sedekah pada orang, tak nak tolong orang susah, akhirnya orang susah akan buat perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka lakukan. Mereka merompak ke? Merompak boleh melibatkan menjadi pembunuhan, ada perbalahan, boleh berlaku pembunuhan. Mereka boleh melakukan ragut, boleh melakukan perkara-perkara yang di luar kewarasan kerana mereka tertekan misalnya. Maka ingat juga Allah kata jangan campakkan diri kamu dalam kerosakan. Kalau tak nak tolong orang belajar, jadi akhirnya rakyat akan jadi orang-orang yang tidak berilmu. Akhirnya kita akan mundur. Itu semua akan menjadikan kerosakan kepada orang Islam itu sendiri. Dan konteks asal adalah berkenaan peperangan. Kalau tak nak tolong orang Islam ketika itu beli barang-barang peperangan ke, peralatan, makanan-makanan untuk orang yang nak melakukan peperangan misalnya, untuk melakukan fisabilillah, jihad di jalan Allah, maka akhirnya mereka tak mampu melakukan, mereka nak kalah, akhirnya kerosakan akan balik kepada kita juga. Jadi kita kena ingat Allah nak ajar kita apa sahaja yang berlaku kepada kawan-kawan kita, saudara kita, sebenarnya dia akan balik kepada kita juga. Sebab mereka adalah masyarakat tinggal di tempat yang sama. Mereka susah, akhir kesusahan itu akan balik kepada kita juga. Sebab kita ni adalah masyarakat yang saling kait-mengait. Yang itu sebenarnya itu kita kena renungkan. Dan juga ayat yang dalam Quran ni, ayat 196 khususnya juga Allah ceritakan berkenaan dengan keringanan-keringanan, menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Seperti mana Rasulullah kata dalam mafhum hadis, lebih kurang maksud dia, apabila aku perintahkan satu perkara, maka lakukanlah semampu dia. Apabila aku perintahkan untuk tinggalkan satu perkara, maka tinggalkanlah terus perkara tersebut. Jadi dalam Allah mencerita berkenaan ibadah ini, Allah bagi keringanan-keringanan, lakukanlah sekadar kemampuannya. Yang penting kita hendaklah lakukan untuk menunjukkan perhambaan kita kepada Allah SWT dan bertakwalah kepada Allah. Yang ini patuhilah segala perintah Allah dan jauhilah larangannya. Sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Kalau dan sangat tak wajarlah apabila kita ada Tuhan yang sangat pemurah, akhirnya kita diazab oleh Tuhan yang sangat pemurah itu. Na'udzubillah. Baik, saya rasa cukup dulu setakat ini. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan seperti biasa kalau ada salah silap, tinggalkan. Mana yang baik, yang bermanfaat tu ambillah.
Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, kesalahan saya dan mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan izinkan kita untuk terus mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam Quran ini. Yang lebih penting adalah untuk kita mengamalkan dia supaya kita bahagia di dunia dan kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dulu pertemuan kita untuk kali ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.